galak juga. Sebab mak Nabi putus tunang dengan Suraya. Mak. Kalau tak, Nabi mesti dah bahagia dengan Suraya. Mak, Nabi dengan Suraya tak jodoh dah. Tok Teh, Wan Teh. Tok Teh dengan Wan Teh tahu tak? Sunat bertunang. Bertunang? Napi? Dengan siapa? Bila? Tak tahu pun. Lah, ingatkan semua orang dah tahu pasal benda ni. So, awak buat apa kat sini? Sampai hati... Kamu ni saja nak pentas sekolah ke apa ni? Ke kamu takut kena denda dengan cikgu? Mana Abah tahu Kamu ingat Abah ni kerja malam, tak tahu apa yang berlaku pada kamu kat sekolah? Kamu ingat kita tinggal dalam hutan? Kamu ingat orang kampung ni tak ada mulut? Tak boleh bagi tahu pada Abah apa yang dah berlaku? Wa inna lana nuhyi wa numitu wa nahnu warisun. Walaqad alina mustadiqina minkum walaqad alina Okey, baik. Itu dia serutan daripada drama cerita Ramadan Hazim. Yang saya keliru ni, watak Pak Su tu. Sekejap dia napi macam anak yang baik. Lepas tu rupanya dia nak tunang. Lepas tu nampak macam, playboy ke sebab ada datang kat depan pintu tu kan? Cakap sampai hati awak tu kan? Okey, lepas tu hujung-hujung ada scene mengaji. Ni keliru ni. Jadi tanya orang sendirilah. Kita bawakan sendiri tadi dalam TV sekarang. Ada juga dalam TV tapi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Ya. Ni dia Kodi Rashid. Assalamualaikum. Pak Chu. Pak Chu Hanafi. Pak Su. Ya, Pak Chu. Pak Chu. Chu. Pak Chu. Sebelahnya ni watak utama Haris Alif sebagai Hazim. Ni cerita ni dia. Cerita saya Cerita ni. anda lah. Dan ni tonggaknya Muhammad Yusri, Encik Muhammad Yusri itu penerbit cerita Ramadan Hazim. Okey, sebelum cerita tentang watak untuk bagi penjelasan terhadap visual kita tadi tu, kita nak tanyalah kepada penerbit terlebih dahulu. Ni cerita ni tentang apa sebenarnya? Baik, kami daripada Layar Konsert, kami komited membekalkan rancangan-rancangan yang terbaik lah untuk RTM. Dan untuk cerita Ramadan Hazim ni untuk kali ini, kita bawakan cerita drama berepisod, 26 episod. Cerita tentang Hazim, tajuknya pun cerita Ramadan Hazim. Ceritanya tentang bagaimana kita nak gambarkan bagaimana suasana berpuasa di kampung. Kita nak Hazim, dia tinggal di luar negara, dia tinggal di Dubai. Ya, di Dubai. Dan kita sebenarnya cerita ni kita nak menggambar, dia nak ceritakan tentang bagaimana suasana menyambut Ramadan di kampung. Dan Hazim merindukan suasana dulu waktu keluarganya, semua keluarga ada, ahli keluarga ada, Pak Su, Mak Ngah, semua ada. Dan Hazim rindukan suasana bagaimana nak menyambut Ramadan di kampung, dan sebab itu dia minta pada ayah dia supaya dia nak balik. Kan? Dia nak balik dan dia nak berkumpul sesama saudara, dan dari situlah ceritanya bermula. Dan di situlah konfliknya bergerak sehinggalah di hujung apabila kita nak buat sedikit surprise bagaimana hujungnya nanti konflik yang akan berlaku dalam keluarga, dalam kampung dan tempat di mana Pak Su bekerja. Itu di sekolah Pak Su tugas sebagai guru sekolah di kampung berkenaan. Itu kejutannya yang anda perlu ikuti 26 episod sehingga hujung Ramadan nanti. Hazim sendiri apa cerita sebenarnya? Cerita anda ni. Apa cerita. Hazim ni tak adalah. Hazim ni sebenarnya dia duduk dekat Dubai. Dia orang kata manja dengan Pak Su. Daripada kecil lagi. Sweet sangat. Memang sangat sweet. Memang sangat sweet. So bila dia dekat Dubai tu dia rindu nak beraya dekat suasana kampung. Macam Abang Yusri cakap tadi. Sebab tu dia buat surprise untuk beraya dengan Pak Su dia. So mak bapak dia ada dekat Dubai, dia je datang Malaysia. Okey, dia seorang lah, taklah bawa dengan mak ayah sekali. Taklah. Okey, sempatlah berlakon dekat Dubai. Sempatlah menetap buat seketika di sana. Tapi Dubai tu tak adalah jauh mana daripada sini. Tepi highway. Kita dah agak dah. Kalau tak guna chroma key mesti guna kawasan setempat. Faham sekarang? Okey, ni soalan saya tadi tu. Kan? Watak tu, sebenarnya Pak Su ni sebenarnya apa sebenarnya? Okey, dia sebenarnya dekat rumah dia jadi
Pak Su kepada Hazim. Bila dekat sekolah dia jadi Cikgu Hanafi. Bila dia dekat kawasan kampung dia jadi Napi. Jadi dia ni memang mesra alam. Dia mesra alam. Dia mesra alam. Jadi dia bergaul lah dengan semua orang. So dia Cikgu Hanafi bila dekat sekolah dia jadi guru yang guru taklah tegas sangat kan. Baiklah. Disayangi murid-murid. Disayangi jugalah. Tapi dia bila di rumah pula dia manja dengan Hazim. Bila di kawasan kampung dia manja dengan Pak Tan, dengan orang-orang kampung lah. Okey. Dan kemunculan watak wanita tu. Sebenarnya dia bukan playboy. Bukan. Okey. Sarianti. Okey, pelakon Sarianti dalam cerita tu dia itu adalah seorang anak kepada toki restoran Pak Tan. Saya ada hati dekat dia dan dia juga ada hati dekat saya. Tapi dalam masa pada yang sama adalah konflik dekat sekolah juga. Di mana watak itu dipegang oleh Mi Ahmad. Jadi dia bukan playboy sebenarnya. Dia nak nampak playboy tapi dia bukan. Maksudnya dia hashtag acah-acah. Dia kiranya macam pria terhangat lah. Pria terhebat. Terhangat sangat. Daripada tadi secara tak sengaja. Saya tak sengaja. Daripada tadi sebenarnya saya dengar ayat manja tau. Yang ni manja dengan Pak Ucu manja dengan ni, yang ni manja dengan ni. Memang manja-manja. Manja. So drama ni diarahkan oleh saudara Haikal Hanifiah dan bila saudara Haikal dapat naskah ni dilihat ada beberapa aspek dalam konflik yang ada dalam ni patut diangkat dengan lebih lagi. Sebab tu konflik sekitar Hazim kan, bagaimana dia merindui kampung kan, konflik dekat Pak Su kan. Pak Su pun kalau kita tengok pun dari segi identiti pun dah ada 3 identiti. So konfliknya pun dah banyak di situ kan. Di sekolah ada apa di dengan sama dengan Mi Ahmad kan, dan di kampung kan. Jadi bila konflik-konflik diangkat itu yang menambah rencam dan menariknya cerita ini. Okey, baik. Ni baru masuk episod yang ke-9 Hari ni episod ke-9. Sebab ditayangkan Isnin sampai Sabtu. Ahad berehat sekejap, kemudian sambung balik hari ni episod yang ke-9. Pukul 10 pagi. Ya, betul. Pukul 10 pagi. Lepas ni. Terus sambung. Kita tengok kat sini. TV2. Dan setakat ini macam mana respon daripada orang ramai? Okey, kita terima laporan, kita terima respon dalam kita punya Facebook, dalam kita punya, saya sendiri pun dapat beberapa maklum balas yang baik tentang cerita ni. Dia cerita tentang nostalgia kampung kan, dan malah yang lebih mengejutkan lagi saya dapat panggilan daripada rakan saya daripada Belgium. Dia kata dia tengok cerita ni melalui MyClick TV RTM. Dia kata wah ni Sri, cerita ni dah dia sampai episod ke-5. Cerita ni memang bagus. Dia kena follow dan dia kena record cerita ni. Sahabat saya di Belgium, dan saya rasa itu sudah satu tanda yang menunjukkan rancangan ini adalah baik dan sesuai untuk semua. Untuk Haris dan juga Kodi sendiri, macam mana? Kalau anda nak sarankan kepada orang ramai, apa keistimewaan drama ini yang perlu untuk orang tengok? Keistimewaan dia bagi saya pelakon-pelakon yang ada dalam cerita ni lah. Sebab bagi saya orang yang baru, yang lain semua pelakon-pelakon yang hebat-hebat. Lepas tu lagi satu jalan cerita Ramadan Hazim ni sangat-sangat orang kata sangat-sangat menarik. Kena tengok. Betul. Selain kami pelakon-pelakon yang ada macam saya cakap tadi, Sarianti, Mi Ahmad, Lis Amin, Syafiq Naswib, Adam Shah, Faizai, Hasnur Rahmat, ramai. Dan Pak Wan. Macam mana kerja dengan orang-orang lama ni untuk anda kira macam baru industri ni kan? Saya masa first tu agak macam kita rasa macam segan, tapi kita nak segan pun tak boleh sebab kita nak belajar dan kita nak berlakon sekali. Jadi kita kena orang kata macam mana kita kena bagi, nak tak nak kena bagi juga. Kena bagi jugalah. Maksudnya kalau nak ilmu tu kita tak boleh malu lah. Betul. Okey, satu perkara yang jelas sebab nama Pak Su ni, tapi dia macam mancung mamak dengan mancung yang mix lain. Oh yes. Ini banyak mix. Banyak mix kan? Kiranya dia macam ni. Mancung mamak. Macam serius topik tu. Okey, sebab saya adik-beradik dengan Kak Faizai Ilai. Jadi dia ada mancung mamak tu, dia ada ni. Adalah. Okey. Yang ini saya bapa saya Roy Azman, saya Marisa Yasmin. So bila digabungkan dapatlah macam ni. Faham Adalah sekarang. mancung mamak, mencong.
Mencong Mencong Okey, di penghujung drama ni sebenarnya apa mesej yang nak cuba disampaikan? Sebab kita tahu kita nak hidangkan kepada penonton satu benda yang tak berat sangat. Tapi dalam tak berat tu mesti Mesej ada sampai. mesej nak yang disampaikan. Okey, mesej yang berat tapi kita tak tunjukkan secara berat dalam drama ni ialah tentang konflik kehidupan di kampung tu sendiri. Sebab boleh katakan latar cerita ni kebanyakannya adalah peristiwa yang berlaku di kampung. Sebab kisahnya ialah Pak Su sebenarnya adalah seorang yang sangat yang diberikan amanah. So sebenarnya wataknya adalah watak seorang pemegang amanah. Rumah yang beliau diami, yang Hazim datang duduk bersama dengan Pak Su adalah rumah pesaka. Jadi konfliknya ialah apabila dari kalangan keluarga ni ada yang berusaha supaya nak menggunakan aset ataupun rumah ni nak jual dan nak gunakan untuk kepentingan peribadi. Jadi apabila niat ni dilihat oleh Pak Su sebagai satu niat yang serong, jadi beliau tampil dan mempertahankan hak dan amanah itu sehingga ke hujung. Jadi di sebalik konflik dalam sekolah bersama dengan keluarga dan melayan kehendak Hazim yang nak mendapat suasana hari raya dan berpuasa di kampung. So Pak Su dah come out dengan satu karakter yang menunjukkan bahawa walau apa pun jadi amanah tetap amanah. Jadi itu mesej yang paling jelas yang kita nak sampaikan. Dan sebab konflik atau masalah yang berlaku sama ada di kampung atau di mana ni sama je. Jadi kalau kita lari daripada sikap amanah itu, saya rasa itulah sebenarnya punca daripada segala masalah-masalah yang berlaku dalam Banyak sangat Pak Su di konflik Itulah dekat rumah dia ada konflik dengan kakak dia, dekat sekolah dia ada konflik dengan anak murid dia, dekat kampung dia ada konflik dengan J. Iswazir. J. Iswazir banyak konflik. Banyak. Jadi macam mana anda membawa watak yang pelbagai itu, kadang-kadang serius, kadang-kadang kena bermanja-manja pula kan. Macam mana Je. Macam mana Kesukaran kita kena, awak. tak adalah sukar sebab apa, kita sebagai pelakon kita kenalah explore berbagai watak kan. Jadi saya cuba buat Pak Su ini, watak Pak Su ini kelainan. Maksudnya dekat sini konflik dia lain, dekat rumah konflik dia lain kan. Jadi insya-Allah lah kalau orang tengok, kalau suka baguslah. Kena tengok sendiri. Kena tengok sendiri lah. Pukul 10 setelah mata Malaysia habis je kena terus ada kat depan TV. Okey, baik, kalau ada yang baru nak tengok ni, ada macam terlepas banyak tak sebenarnya? 9 episod. 9 Dah episod. terlepas tak yang part-part yang best-best tu? Belum lagi lah. Baru lagi. Baru nak start. Orang panas enjin lah. Okey, jadi jangan terlampau panas pula tertinggal semua hari ni. Lepas ni kena tengok terus ya. Betul. Jadi dari penerbit dan juga pelakon-pelakon, kita mula dengan penerbit dulu. Apa pesanan nak diberikan kepada penonton-penonton dan kenapa mereka wajar dan wajib untuk saksikan drama Cerita Ramadan. Saya kira hasrat kami lah dari layar konsert mengangkat cerita-cerita yang konflik-konflik masyarakat yang berlaku ni. Kita harap masyarakat dapat menilai. Mesej yang kita cuba sampaikan ni adalah sesuatu yang harus dilihat. Ini adalah penyelesaiannya adalah kita lihat kembali kepada kita pegang pada yang terbaik lah, berarti kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita lihat bahawa bagaimana nak melihara amanah sebenarnya itu adalah satu benda yang besar dalam kita menjalani kehidupan kita seharian. Okey. Harapan kami. Hazim? Okey, bagi saya anda semua kena tengok sebab cerita ni cerita yang boleh katakan sangat unik. Sebab anak buah rapat dengan pak cik. Tak banyak cerita kalau tak silap saya yang anak buah rapat dengan pak cik, selalunya dengan mak, dengan ayah. So jangan lupa tengok cerita Ramadan Hazim sampai hujung Ramadan ni. InsyaAllah sentiasa menyokong kerjaya-kerjaya kami, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni suara macam boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Dia memang penyanyi. Idola kecil. Oi, Masih Bernyanyi lagi tak lepas ni? Masih lagi Satu lagu. Belanja. Muzik latar untuk drama ni bukan suara awak. Bukan. Bukan. Okey, tak apa. Kodi? Okey. Saya nak cakap jangan lupa saksikan cerita Ramadan Hazim. Cerita ni memang sangat-sangat bagus untuk ditonton, sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Ulong. Lagi bagus ni. Betulnya cikgu. Okey. Jangan lupa saksikan, itu je. Supportlah drama-drama tempatan. Yep. Majulah
Janganlah majulah sukan pula. Majulah drama untuk negara. Dengar tu. Okey, jadi pesanan daripada Kodi tadi mengakhiri bicara kita pada waktu ini. Jangan lupa sekali lagi, lepas ni habis di siaran Sahabat Pagi Malaysia ni, terus tonton cerita Ramadan Hazim ya. Kalau terlepas pun tak ada alasan sebenarnya, sebab anda boleh layari www.myclick.rtm.go.my untuk menyaksikan siaran ulangan ni. Ya, betul. Jadi kita ucap terima kasih kepada Kodi, Haris dan juga Cik Yusri bersama kita pada waktu ini. Okey. Tadi ada ucapan untuk tengok drama, kita nak war-warkan kepada anda untuk sampaikan, kirimkan ucapan raya. Ini caranya, hantarkan ucapan beserta video atau gambar ke raya.gov.my dan kesemua ucapan raya anda akan dibaca atau disiarkan bermula 26 Jun 2017 dalam Selamat Pagi Malaysia Raya. Raya ni bertugas tak? Saya bertugas tapi saya akan ke Perak nanti. Okey. Untuk berlintas langsung Selamat Pagi Malaysia sambutan raya di Perak. Kita akan jumpa raya kedua nanti InsyaAllah. Okey, baik, kita pun dah balik sini dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita jumpa lagi di harian lain pula. Dan saya mewakili keseluruhan produksi yang dipimpin oleh Hartin Haris. Saya Hani Hamid. Dan saya Indi Reza. Teruskan bersama TV1 untuk pelbagai lagi rancangan menarik. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye.